Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Mahathir Syahruddin. Kita sampai kepada siri yang ke-20 mengenai mukjizat Isra dan Mi'raj. Sebelum kita mulai kelas kita pada rancangan ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk memahami, menghayati, mengamalkan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al khair wa du'a ila al huda ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis buku Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pada muka surat 197 memberitahukan atau menuliskan kepada kita tentang maksud maksud daripada Isra dan juga Al-Mi'raj. Beliau berkata, Al-Isra ialah perjalanan yang mulia lagi bersejarah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Al-Quds, Palestin. Kita tahu, sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah, bahwasanya rumah Allah pertama yang dibina di atas muka bumi ini adalah Al-Ka'bah, yang lalu kemudian dibina di sekeliling Ka'bah itu menjadi masjid, yaitu Masjidil Haram yang mengelilingi Al-Ka'bah. Kita tahu juga bahwasanya yang mengangkat pembinaan Al-Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Walaupun terdapat banyak riwayat siapakah pengasas pertama yang membina Al-Ka'bah. Ada yang mengatakan malaika, ada yang mengatakan pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi jelasnya apa yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara jelas, yang mengangkat tapak asas Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail. Lalu kemudian yang membina Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, baginda ditanya oleh para sahabat jarak antara Masjidil Haram, jarak antara pembinaan Ka'bah dengan pembinaan Masjidil Aqsa. Baginda bersabda jarak antara keduanya adalah 40 tahun. Berdasarkan dengan hadis ini dapat difahami bahwasanya yang membina kedua-dua rumah Allah Subhanahu wa taala, baik itu Ka'bah ataupun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Yang jarak antara keduanya adalah 40 tahun sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diteruskan oleh Nabi Ya'qub dan juga Nabi Yusuf. Setelahnya adalah Nabi Dawud dan Sulaiman. Seterusnya yang dijadikan Baitul Maqdis itu adalah qiblah kepada Bani Israel. Ini arti daripada Isra. Dari segi bahasa, Isra itu artinya memperjalankan. Tapi secara khasnya memperjalankan dengan kata Isra adalah menyentuh kepada perjalanan di waktu malam. Bila mana dikatakan Sara dalam bahasa Arab, kata kerjanya Sara artinya berjalan di waktu malam. Kalau dikatakan Ghada, berjalan di waktu pagi. Kalau dikatakan Raha, pergi, berjalan di waktu petang. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya, memperjalankan dengan menggunakan asra, yakni memperjalankan di waktu malam, kemudian ditakkidkan lagi oleh Allah dengan sebutan lailan, pada waktu malam.
Adapun Mi'raj ialah peristiwa naik ke lapisan langit tertinggi di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini berlaku di dalam semalam sahaja, atau lebih tepatnya sebahagian malam. Kalau semalam bermaknanya sepanjang malam, tapi kalau sebahagian malam maknanya sebahagian daripada secara keseluruhan malam itu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj perlu untuk kita fahami bahwasanya peristiwa itu adalah dua mukjizat, bukan satu mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah Isra daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu adalah satu mukjizat yang akan kita kupas kemudian insya-Allah di manakah letak mukjizatnya. Yang kedua adalah Mi'raj daripada Masjidil Aqsa menuju ke langit, dan itu pun juga adalah mukjizat. Jadi bila mana disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menyentuh kepada dua mukjizat besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedang pendengar Radio IQ yang dirahmati Allah, pendapat ahli sejarah telah berbelah bagi di dalam menentukan bila berlakunya peristiwa dua mukjizat itu, yaitu Isra dan juga Mi'raj. Di antara mereka ada yang mengatakan berlaku pada tahun ke-10 selepas kenabian, yakni 10 tahun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra mencatatkan bahwasanya peristiwa itu adalah berlaku 18 bulan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah. Kita tahu peristiwa hijrah itu adalah pada tahun ke-13 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 18 bulan sebelum peristiwa hijrah, baginda dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Bila mana kita meneliti peristiwa Isra dan juga Mi'raj adalah merupakan satu jemputan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang jemputan ini adalah jemputan khas daripada yang mencipta kepada makhluk yang amat dikasihi daripada sekian ramai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemputan yang maha pengasih kepada yang amat dikasihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila mana melihat jemputan itu adalah buah dan hasil aduan Rasulullah, doa Rasulullah, harapan Rasulullah, dan rayuan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bab yang sebelumnya kita bersama-sama pernah memperbahaskan tentang peristiwa perjalanan baginda Rasulullah menuju ke negeri Taif yang mendapat sambutan yang menyakiti kepada baginda Rasulullah, di mana baginda dilontar, dilempar dengan batu oleh hamba sahaya, orang dewasa, kanak-kanak, sehingga baginda Rasulullah dalam keadaan luka yang masih keluar daripada tubuh badannya dan daripada kedua kaki baginda Rasulullah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan doa itu adalah menunjukkan tentang kefakiran baginda Rasulullah dan amat memerlukannya baginda Rasulullah untuk bersandar kepada Allah dan memohon bantuan kepada Allah, serta kekhawatiran baginda Rasulullah akan apa yang berlaku kepadanya itu sebagai tanda murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran baginda Rasulullah akan murkanya Allah kepadanya dengan dinampakkan kejadian yang berlaku kepada baginda ketika pergi ke Taif adalah menjadi sebab kepada Allah untuk menjemput Rasulullah
dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj sebagai pemberitahuan bahwasanya sama sekali Allah tak pernah meninggalkan Rasulullah, sama sekali tak pernah menghampakan Rasulullah, sama sekali tak pernah memurkai kepada baginda Rasulullah, maka dijemput secara khas dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tengok susunan ayat itu, Maha Suci Zat yang memperjalankan, maknanya Allah yang memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya dijemput sahaja, tetapi protokol jemputan itu diatur, disusun oleh yang menjemput, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kejadian-kejadian yang berlaku pada waktu itu adalah satu hal yang amat istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beza orang minta dijemput dengan orang dijemput langsung. Yang menjemput adalah yang maha kuasa, yang maha pemberi, yang maha kaya, yang maha mengasihi. Yang dijemput adalah makhluk yang teramat dikasihi juga. Maka peristiwa itu adalah merupakan perkara atau peristiwa yang amat luar biasa bagi baginda Rasulullah. Sebabnya, sebagaimana saya katakan tadi, adalah ketergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesandaran yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab dikabulkannya harapan itu, kerinduan itu, dan juga sandaran itu dan ketergantungan itu menjadi sebab dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijemputnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyambung dengan mengatakan bahwasanya terdapat satu persoalan lain pula yang telah ditimbulkan, yaitu apakah perjalanan Rasulullah ini dengan ruh sahaja ataupun ruh dengan jasad sekali. Pendapat ramai orang Islam ialah perjalanan itu dengan ruh disertai jasad. Disinilah baru ternampaknya mukjizat pengembaraan baginda yang mulia yang telah dikurniakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar pandangan yang disepakati oleh ramai ahli sunnah wal jamaah, perjalanan itu adalah ruh dan juga dengan jasad. Disebabkan oleh karena perjalanan ruh itu sahaja boleh dikongsi bersama dengan orang walaupun dia bukan Nabi. Kita selalu diperdengarkan tentang mimpi, di mana seseorang bila mana bermimpi itu adalah yang menyadari keadaan dalam bermimpi itu adalah ruhnya. Di dalam bermimpi, bila mana seseorang itu melakukan perjalanan yang jauh, yang memerlukan berhari-hari umpamanya, tapi tidurnya hanya 15 menit, 20 menit, tapi cerita tentang mimpi itu dia pergi ke Mekah ke, ataupun pergi ke Baitul Maqdis ke, ataupun apa saja dalam mimpi yang ia tengok, melakukan perjalanan yang amat jauh yang tak dapat ditempuh kecuali berjam-jam melalui kapal terbang ataupun berhari-hari bila mana melalui kereta ataupun transport yang lain, yang mana tidurnya itu hanya 20 menit, ceritanya itu adalah berjam-jam dan berada di tempat yang amat jauh. Ini perjalanan ruh. Bila mana ini berlaku kepada orang yang biasa, yang bermimpi, yang mana itu adalah merupakan mempunyai hubungan kait yang rapat dengan ruh, lalu apa keistimewaan satu mukjizat kepada baginda Rasulullah kalau perjalanan itu juga hanya dengan ruh sahaja? Sementara
Mukjizat itu adalah satu perkara yang amat luar biasa berlaku kepada baginda Rasulullah. Bila mana dikongsi perkara itu kepada selain Rasulullah, maka bukanlah dikatakan mukjizat, sebab orang lain boleh juga merasai apa yang dirasa oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Maka letak mukjizah itu sendiri dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melalui ruh dengan jasad adalah karena tidak ada mana-mana ruh dan jasad orang lain yang boleh menempuh perjalanan seperti perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra, apatah lagi Mi'raj. Barulah di situ menunjukkan itulah mukjizat yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu arti dalam bahasanya adalah daripada a'jaza, yakni yang melemahkan. Mukjizat artinya yang melemahkan, bermakna perkara luar biasa yang melemahkan orang lain untuk dapat melakukan seperti itu. Itu baru dikatakan satu mukjizat. Tapi bila mana boleh dikongsi bersama oleh orang lain selain daripada Nabi, maka bukanlah perkara itu merupakan satu mukjizat. Sementara kita akan sebutkan dari awal lagi bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna tak ada orang lain yang boleh meniru atau berkongsi dengan Nabi dalam mukjizat peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Ini adalah mukjizat, arti mukjizat secara bahasa dan juga mukjizat secara arti dalam bentuk istilah. Hadirin sedang pendengar Radio KM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan juga jasad dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, di mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Seorang itu bila mana disebut hamba adalah menunjuk kepada manusia. Secara khasnya manusia itu yang dikenali dengan insan adalah gabungan daripada ruh dan juga jasad. Maka dengan demikian dapat difahami melalui isyarat lafaz bi'abdihi, dengan hambanya, yang dimaksudkan adalah ruh dan juga jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang terdapat pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dengan ruhnya sahaja atau melalui mimpi, dan tidak baginda pernah meninggalkan dari bumi untuk melakukan perjalanan menuju ke langit. Pandangan ini memang ada, akan tetapi berbandingkan kepada pandangan ramai daripada ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya perjalanan itu adalah dengan ruh dan juga jasad. Letak daripada mukjizah Isra dan juga Mi'raj, yang pertama adalah perjalanan yang berhari-hari untuk ditempuh dengan kemudahan yang ada pada ketika itu, yaitu melalui onta ataupun kuda dan lain sebagainya, yang memerlukan 1 bulan perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa daripada Mekah. 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Letak mukjizahnya dalam Isra adalah perjalanan yang semestinya ditempuh 1 bulan dapat ditempuh oleh baginda Rasulullah hanya sebahagian malam sahaja, yakni waktu yang amat singkat dilakukan perjalanan itu oleh baginda Rasulullah. Perkara ini adalah perkara yang amat luar biasa, yang akal fikiran itu tidak dapat mengukur dengan kemampuan akal itu untuk menggambarkan perjalanan yang amat singkat tentang bagaimana kelajuannya, kemudian apa transport yang dipakainya,
dan banyak perkara-perkara yang boleh difahami oleh akal, tapi pada mukjizat peristiwa Isra, akal itu adalah hanya menerima sahaja kepada perjalanan yang berlaku begitu amat luar biasa. Kita akan bahas kemudian nanti berkenaan dengan adakah sesuatu itu akan boleh diterima. Kalau akal boleh menerima, bermakna kalau akal tak boleh menerima, adakah perkara itu mesti ditolak serta-merta. Kita akan bahas kemudian dengan menukil beberapa pandangan daripada kalangan orang-orang orientalis, dan juga pandangan itu banyak disokong juga oleh sebahagian ulama-ulama pemikir profesional daripada kaum muslimin yang terpengaruh dengan fahaman mereka. InsyaAllah akan dibahas pada kupasan tentang pengajaran daripada peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Mukjizat yang ada kepada Mi'raj itu perjalanan yang amat laju dan cepat, yang mana mengikut hukum akal itu manusia boleh bernafas pada setengah tempat di ufuk atau di luar angkasa, sampai kepada tempat-tempat tertentu manusia tidak dapat untuk bernafas seperti biasa ketika berada di dunia, melainkan dengan menggunakan oksigen dengan bantuan alat-alat tertentu untuk boleh bernafas di sebahagian tempat di luar kawasan bumi ini. Perjalanan yang berlaku kepada baginda Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj bukan hanya menembusi lapisan bumi, tapi sampai kepada langit. Bukan hanya langit yang pertama, langit yang kedua, yang mana antara langit yang pertama itu ada ruang yang amat jauh dengan langit yang kedua, daripada langit yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada satu peringkat di mana baginda Rasulullah diizinkan untuk bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat disentuh tempat itu oleh sesiapapun juga, termasuk daripada kalangan para malaikat, termasuk pun malaikat termulia sekali seperti Jibril alaihissalam, yang mengatakan kepada baginda Rasulullah setelah mengiringnya, menemaninya sampai kepada satu peringkat, diizinkan Rasulullah untuk terus. Sayyidina Rasulullah berkata kepada Jibril, "Afi hadzal mautin yatrukul khalilu khalilah?" Adakah di tempat ini seorang teman akan meninggalkan temannya, meneruskan perjalanannya sendirian? Kata baginda Rasulullah kepada Jibril, setelah Jibril meminta izin untuk tidak dapat menemani Rasulullah di dalam meneruskan perjalanannya itu. Jibril menjawab kepada baginda Rasulullah, "Anta law tagaddamta ihtaragta walau tagaddamtu ihtaraktu." Engkau, wahai Rasulullah, kalau menembusi lapisan ini, kamu mampu untuk menembusinya. Tetapi saya, kalau ingin menembusi lapisan ini untuk berjumpa dengan Allah, saya akan terbakar. Likullahu maqamun ma'lum. Masing-masing mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, di tempat yang termasuk Jibril pun yang sentiasa menunggu arahan dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi Allah, di tempat itu pun tak pernah disentuh oleh seorang malaikat termulia daripada sekian ramai para malaikat, dan yang amat hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat pun masuk ke tempat itu. Dan tempat yang tidak dapat dimasuki oleh malaikat termulia itu dapat ditembusi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat yang mengalahkan ahli sama, yakni mukjizat yang tak dapat dilakukan oleh penduduk langit sekalipun juga. Maka ini perkara yang luar biasa berlaku kepada Rasulullah dalam peristiwa Al-Mi'raj. Bermakna ringkasannya, mukjizat Isra itu adalah melemahkan segala keupayaan, kekuatan yang ada di bumi,
Mi'raj mengalahkan atau melemahkan segala kekuatan yang ada di langit termasuk para malaikat, maka dalam hal ini digabungkan dua kuasa, keupayaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah dalam undang-undang bumi dan juga undang-undang langit. Ini adalah merupakan satu keistimewaan kepada baginda Rasulullah. Tentunya tidak diberikan oleh Allah keistimewaan yang amat luar biasa ini yang melemahkan segala kekuatan manusia dan kekuatan para malaikat, melainkan orang yang dikasihi itu adalah orang yang amat berharga dan amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disambung balik oleh penulis di sini tentang kisah pengembaraan ini telah dihidangkan, diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan lengkapnya, yaitu di malam yang bersejarah ini Rasulullah telah menunggang burak, sejenis binatang besar, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil sedikit daripada bagal yang dinamakan itu burak. Binatang ini melangkah kakinya sejauh mata memandang. Setelah baginda sampai dan masuk ke dalam Masjidil Aqsa serta menunaikan sembahyang 2 rakaat, Jibril membawa baginda 2 biji gelas. Satu berisi arak dan satu lagi berisi susu. Baginda Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah, yakni sifat semula jadi. Mungkin sebahagian tertanya-tanya, kenapa kalau ini satu mukjizat yang luar biasa masih diperlukan burak untuk membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak bolehkah baginda diperjalankan terus daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa tanpa transport terus saja sampai? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin mempelawa kepada orang-orang pilihannya dengan pelawaan mengikut protokol Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita melihat pelbagai protokol yang menjadi sistem yang dipakai oleh raja-raja di dunia, baik itu keretanya ataupun kursinya ataupun pakaiannya ataupun adat istiadatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala bila mana ingin mempelawa kepada tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan transport secara khusus untuk membawa tetamu itu. Transport itu adalah burak. Burak adalah merupakan transport kepada para anbiya, para nabi-nabi untuk menjadi transport untuk melayan kepada tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibenarkan selain tetamu Allah untuk menaiki burak. Oleh karena itu, dan yang kedua adalah Allah ingin memuliakan burak itu sendiri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan dinaiki oleh makhluk yang amat termulia di antara seluruh makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah hadis disebutkan bahwasanya burak ketika ingin dinaiki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Jibril kepada burak, tak seorang pun yang menunggangi kamu ini yang lebih mulia daripada orang ini, kata Jibril. Burak barulah menundukkan kepalanya malu kepada baginda Rasulullah, lalu dinaiki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada penghujung siri yang ke-20 daripada tajuk Isra dan juga Al-Mi'raj, yang masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang perlu diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tetapi masa begitu pantas mengajar kepada kita. Kita akan bahas pada kelas yang akan datang siri yang ke-21
tentang pengajaran-pengajaran yang perlu diambil daripada peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Ringkasan pada penghujung kelas kita pada malam hari ini, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dua mukjizah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan hasil atau tanda dikabulkannya doa, harapan, rayuan dan ketergantungan baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi apa yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya Allah meninggalkan kepada baginda Rasulullah. Dijawab kerisauan itu dengan jemputan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan satu inspirasi kepada kita. Tak pernah Allah itu meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun juga. Yang wajib bagi hamba itu adalah sentiasa bersandar, merayu, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-10 daripada kenabian, atau pada tahun ke-11 atau 18 bulan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah berlaku dengan ruh dan juga jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima adalah baginda memilih susu berbandingkan arak, karena susu adalah merupakan simbol kepada kesucian fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sifat tabi'inya adalah fitrah, yakni bersih, suci, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada segala kebaikan. Sifat fitrah adalah demikian, mentauhidkan Allah dan suka kepada kebaikan. Itulah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia. Oleh kerana itulah baginda Rasulullah memilih susu. Kata Jibril mengatakan, kalau engkau memilih arak, maka hancurlah umatmu ini, sebagai isyarat bahwasanya khamar itu adalah ummul khaba'ith, punca kepada segala kehancuran, kebinasaan. Sebagaimana yang demikian adalah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya arak itu adalah punca kepada segala kehancuran. Sidang pendengar Radio KM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung kembali pelajaran fiqh sirah pada kelas yang akan datang pada siri yang ke-21, masih menyentuh kepada mukjizat Isra dan Mi'raj serta pengajarannya. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini membawa manfaat kepada kita, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah, pengagungan kepada baginda Rasulullah, mengikut kepada langkah dan perjalanan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Tiga perkara yang dapat mendapatkan manisnya iman, salah satunya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi daripada selain Allah dan juga Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.